Oke, salam dan salam sejahtera. Dan pencerahan saya berkenaan dengan kenyataan yang dikeluarkan oleh Timbalan Presiden PAS iaitu Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man berkenaan dengan isu cadangan jawatan Timbalan Perdana Menteri yang mana diisi lebih daripada seorang termasuk daripada Sabah Sarawak dilihat sebagai janji mi segera. Jadi saya tidak nak membaca ataupun tidak melihat kepada panjang lagi kenyataan yang beliau ulas. Cuma satu, inilah sifatnya pemimpin PAS. Pemimpin PAS apabila mereka nak menang, mereka akan jual agama. Dia tidak lihat kepada apa yang rakyat mahu, apa yang rakyat Sabah Sarawak mahu. Jadi apabila beliau mengeluarkan kenyataan bahawa tawaran yang bersifat mi segera ini tadi, yang mana dia rasakan bahawa tiada kewajarannya untuk kita melantik timbalan Perdana Menteri daripada Sabah dan Sarawak. Jelas di sini, rakyat Sabah Sarawak perlu melihat bahawa pimpinan PAS mereka rasa bahawa tidak payah untuk kita ada seorang yang berkuasa untuk kita bersuara di pusat. Jadi dia rasa bahawa apabila kita ada menteri yang untuk melihat ke arah Sabah dan Sarawak, iaitu menteri yang kita tahu iaitu menteri untuk wilayah Sabah dan Sarawak, iaitu menjaga hal ehwal Sabah dan Sarawak, maka beliau rasa itu sudah cukup. Ini jelas bahawa parti PAS adalah parti yang menindas orang di Sabah dan Sarawak. Saya harap orang Sabah Sarawak jangan menyokong PAS. Kerana pemimpin PAS pada saya, boleh saya katakan kurang cerdik, boleh juga saya katakan memang cukup bangang. Kerana apa? Kerana kalau kita lihat, kenyataan yang dia keluarkan ini sebagai janji mi segera apabila yang menjanjikan isu ini termasuk Barisan Nasional. Dan kita lihat juga Pakatan Harapan. Apabila pengurusi Pakatan Harapan Datuk Seri Anwar Ibrahim, apabila beliau nak menjadi Perdana Menteri, sekiranya menang PRU 15, maka beliau akan melantik 2 timbalan supaya ada daripada Sabah dan Sarawak. Ini adalah yang terbaik dan baik pada saya. Kita rakyat melihat daripada sisi apa tahu. Jika ada timbalan Perdana Menteri daripada Sabah Sarawak, ini juga satu sejarah. Dan kita tahu bahawa lebih baik kita letak timbalan Perdana Menteri supaya ada kuasa-kuasa yang boleh digunakan untuk mereka bersuara, terutamanya daripada Sabah dan Sarawak. Selama ini kita tidak mempunyai kuasa-kuasa itu. Satu lagi perkara yang kita nak lihat adalah lebih baik kita melantik timbalan Perdana Menteri untuk keseluruhan rakyat, yang mana kita lihat kalau satu timbalan Perdana Menteri mewakili Semenanjung Malaysia dan satu timbalan Perdana Menteri mewakili Sabah dan Sarawak. Ini adalah satu yang boleh kita bawa suaranya ke keseluruhan kepada pimpinan pusat. Jadi apa yang kita lihat hari ini, jika kita melihat pimpinan Perikatan Nasional yang ada PAS di dalamnya, mereka melantik Menteri Kanan. Menteri Kanan tidak boleh bersuara. Menteri Kanan pula mereka memegang portfolio yang melibatkan kementerian-kementerian, bukannya mewakili sesebuah wilayah. Jadi itu adalah yang kita lihat. Satu lagi perkara yang Datuk Seri Tuan Ibrahim ini perlu tahu adalah kita sebelum ini yang mana pimpinan Tan Sri Muhyiddin Yassin melantik Duta Khas Bertaraf Menteri. Itu fungsinya untuk apa? Tidak ada maknanya. Yang mana Tuan Ibrahim sendiri pun menjadi menteri yang kokap. Menteri yang tidak ada faedahnya kepada negara. Pimpinan PAS masuk dalam politik hanya untuk menang kursi. Apabila menang kursi dalam parlimen, mereka duduk sebagai ahli parlimen. Jika mereka boleh menjadi kerajaan melalui pintu belakang seperti yang kita lihat hari ini, maka mereka akan mengaut keuntungan daripada gaji-gaji itu. Mereka tidak fikirkan hak rakyat. Sebab itu, Perikatan Nasional nak menceritakan tentang isu mereka memberi satu manifesto ataupun satu janji kepada rakyat, mereka tidak berani. Kerana jika mereka kata kami akan lantik TPM daripada Sabah dan Sarawak, PAS bagaimana nak dapatkan TPM itu? Jika mereka nak lantik 3 TPM, 2 TPM contohnya, tidak, kita dah tahu mungkin daripada parti PAS. Maka rakyat mahu ke parti PAS ni yang jadi TPM? Adakah rakyat mahu Tuan Ibrahim ni contohnya jadi TPM? Adakah rakyat mahu Presiden PAS itu Tan Sri Abdul Hadi Awang ni nak menjadi timbalan Perdana Menteri? Rakyat tidak mahulah. Pemimpin PAS satu pun tak ada kelayakan untuk menjadi timbalan Perdana Menteri. Jadi wala on boleh lah. Jadi dia tidak fikir di situ.
Tapi kalau Perikatan Nasional menang pilihan raya, mereka akan lantik semua pemimpin PAS nih, pemimpin bersatu nih, jadi menteri. Jadi mungkin kalau PN memerintah dengan PAS yang ada di dalamnya, maka kita akan lihat mungkin menteri yang ada di Malaysia ini, keseluruhannya mungkin akan ada 112 orang menteri. Menteri dan timbalan menteri lah yang saya maksudkan ini. Jadi apakah ini yang Presiden PAS ataupun naib timbalan Presiden PAS ini mau? Kalau beliau rasa bahwa jawatan menteri yang mereka nak sandangkan itu lebih penting daripada jawatan timbalan itu, maka silakan. Tetapi jangan dia merasakan bahwa ini adalah satu janji mi segera. Ini bukan satu janji mi segera, kerana selama ini pemimpin seperti dalam PAS inilah, seperti pemimpin UMNO lah yang membuatkan tertindasnya Sabah Sarawak. Presiden PAS ataupun pemimpin PAS ataupun timbalan Presiden PAS yang seperti Tuan Ibrahim nih, beliau tidak tahu apa yang berlaku. Dia tidak tahu apa MA63. Jadi selama ni dia duduk dalam kerajaan pusat, ada jadi menteri sementara menggunakan kuasa pintu belakang mereka. Mereka tidak sedar bahawa duit itu duit daripada duit rakyat. Duit datang daripada Sabah Sarawak. Apa? Ingat Tuan Ibrahim ada duit. Ingat PAS ada duit. Jadi tidak ada. Jadi benda-benda ni semuanya datang daripada hasil bumi Sabah dan Sarawak. Jadi wajar kalau kita memberi jawatan TPM pun. Dan sebelum-sebelum ini kita lihat yang mana parti-parti yang ada di Sabah Sarawak bersekongkol dengan UMNO Barisan Nasional, terutamanya macam parti GPS. Mereka telah lama bersekongkol. Akhirnya kemiskinan melanda. PAS jangan samakan negeri Sabah dan Sarawak seperti negeri Kelantan, Terengganu. Sarawak ada otonomi sendiri. Jika kita lihat dalam perjanjian MA63, termaktub di situ hak-haknya Sabah Sarawak. Jadi Presiden PAS ataupun timbalan Presiden PAS yaitu Datuk Seri Tuan Ibrahim tidak perlu nak buka mulut, kerana setiap kali kamu orang sebagai pemimpin PAS membuka mulut, maka bau busuknya keluar terlalu kuat. Yang mana kamu tidak pertikaikan pun duta khas bertaraf menteri. Ada faedah kah? Presiden kamu jadi menteri khas, duta khas bertaraf menteri. Tidak ada faedah sampai hari ini. Sehingga terbubarnya parlimen masih lagi difungsikan. Saya rasa walaupun hari ini ada kerajaan interim, sepatutnya mereka yang memegang duta khas bertaraf menteri ini dah tidak lagi dibayar gaji ataupun dah dilucutkan jawatan itu. Kerana tidak ada fungsi, sia-sia. Itu yang saya lihat hari ini. Jadi apa yang saya ulas ini supaya kita terbuka minda kita rakyat, supaya kita fikir kenyataan daripada pemimpin PAS, mereka tidak faham sama sekali tentang politik. Mereka fikir ini adalah janji percuma, yang mana kalau kita tengok Perikatan Nasional membuat 4 lantikan menteri kanan. Kenapa buat 4 lantikan menteri kanan? Tidak ada fungsinya, sebab menteri kanan ini adalah menteri yang memegang portfolio kementerian. Yang kita mahu hari ini adalah timbalan Perdana Menteri yang membabitkan Sabah dan Sarawak supaya ada kuasa-kuasa yang mereka boleh keluarkan. Mungkin di dalam parlimen, mungkin juga terus kepada Perdana Menteri. Tetapi selama ini, walaupun kita ada menteri yang menjaga hal ehwal untuk Sabah dan Sarawak, itu tidak cukup. Timbalan Presiden PAS kena tahu. Sarawak dan Sabah itu wilayah daripada sebuah negara. Jadi kena sedar di situ. Jadi itu pencerahan saya agar orang seperti timbalan Presiden PAS ni makan ubat lebih banyak supaya mungkin akan bijak sedikit. Jangan membuat kenyataan yang pada saya memperbodohkan diri kita sendiri. Itu saja pencerahan saya. Sekian, terima kasih.